Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Hai, bertemu kita kembali dalam podcast Atas Bawah bersama saya Kimi Ash'ari, dan terima kasih kerana sudi setia bersama podcast ini. Dan sememangnya podcast ini memberi satu vision dan perspektif berbeza dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya dalam kehidupan ni ibarat roda. Kenapa atas dan bawah? Kerana ada masa kita di atas dan ada masa juga kita di bawah. Dan untuk minggu ini topik kita adalah hutang. Sebenarnya cakap pasal hutang ni, tipulah kalau kita sebagai manusia tak ada hutang kan. Hutang ni banyak dia punya corongnya ya. Hutang yang boleh dijelaskan, hutang yang boleh dibayar, dan mungkin hutang yang tidak terbayar. Dan bagaimana kita mengklasifikasikan hutang itu, semuanya itu bergantung pada diri kita sendiri. Dan bagaimana hutang juga memerangkap kita menjadi seorang yang muflis. Malah tak lari juga hutang mampu memutuskan silaturahim saudara, adik-beradik ataupun sesiapa saja. Saya bersama dengan sahabat saya pada hari ini, Hanim. Terima kasih Hanim kerana sudi bersama dengan saya dalam podcast ini. Okey, minta pandangan Hanim sendiri ya mengenai hutang. Pernah tak bagi hutang ataupun pernah tak berhutang dengan orang? Dan juga dari mata pandangan Hanim sendiri, adakah hutang ni suatu benda yang baik dari pandangan seorang wanita? Kalau sembang bab minta hutang, dia je lah cakap, oh dia ni hutang aku tak bayar, dia ni hutang aku tak bayar kan. Tapi Hanim suka melihat pada satu konsep. Dia bukan masalah dia malas nak bayar tau. Kadang-kadang dia sama ada dia terlupa, ataupun sama ada orang yang memberi hutang tu dia tak stern tau. Tak menjaga harta sendiri. Dia sendiri pula segan nak minta duit yang orang hutang dengan dia. So ini antara sebab kenapa wujudnya liat nak bayar hutang tu I punya personal view lah. Kadang-kadang dia cakap, aku malu lah nak minta duit aku. Kenapa malu nak minta harta sendiri kan? Tapi cubalah cari jalan. Memang ada pun orang yang macam lari daripada nak bayar hutang. And benda ni sebenarnya ada solution dia. Of course ada cara untuk kita minta balik duit kita kan. Orang yang berhutang ni, kita kena selalu remind dia kot. Cuma adalah cara masing-masing kan. Masing-masing ada cara untuk dimintakan lah. Mungkin tak nak dimalukan ke. Hanim dalam Hanim punya kalangan kawan-kawan, orang suka nampak Hanim ni sebagai orang yang berjimat. Orang nampak kata, wah Hanim tu memang berjimat sikit. Orang akan nampak macam tu. So Hanim rasa satu sebabnya family Hanim sendiri. Ayah ni berlari, memang orang jam duit. Kan? Bukan kedekut tau. Dia bukan kedekut. Dia macam, if you need RM20, this is what you need to do first. Dia macam tu. Maksudnya, untuk saya dapat RM20 tu bukannya macam bapak nak RM20. Tak. Dia mesti kena ada task dia lah. Mungkin kena tolong ibu saya lipat baju ke. Untuk dapatkan amount RM20 tu. So saya rasa nilai RM20 tu. And kebetulan pula, alhamdulillah, saya pula dijodohkan dengan seorang lelaki yang sangat berjaga-jaga dengan penggunaan duit lah. Contoh kalau dia beli barang ke apa, saya dulu orang suka cakap, ada apa dekat suami awak kan? Sebab saya kenal suami saya tu waktu dia masih belajar. And decide nak kahwin, baru dia setahun je kerja. Yalah, orang lelaki baru setahun kerja, kau dah nak kahwin dengan dia. Kenapa kan? Sebab saya suka macam mana dia mengawal duit dia tu. Again, dia bukan kedekut tau. Macam mana dia divide duit dia tu, buat saya rasa macam, okay, orang macam ni, dia tahu nak jaga harta dia. Sebab bagi saya, kita memang bertanggungjawab dengan kita punya pemilikan kita, harta kita semua kan. Kalau kita tak jaga benda tu, sebab itulah muncul orang yang susah bayar hutang, orang yang ambil kesempatan sebab kita tak menjaga harta kita sendiri. Saya sentiasa nampak karakter ayah saya tu lagi bagi good impact lah dalam kehidupan saya, sampai pemilihan jodoh saya pun ada sedikit impact tu. Okay, cakap pasal pemilihan jodoh ni kan. Okay, saya ada terbaca dekat satu Twitter ni, dia mengatakan bahawa first time aku jumpa seorang wanita, dia nak kahwin, tak tengok rupa, dia nak tengok rekod si Chris dan si Tos, bakal suami dia. Dia kata takut pula nanti dia yang kena selesaikan hutang bakal suami dia nanti. Kan, apa pandangan Hanim sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, juga sebagai seorang kakak yang pernah lalui fasa punya suami ni, cerita tentang hutang ni. Apa pandangan Hanim? Kepada yang dekat Twitter tadi tu kan, yang cakap pasal si Tos semua tu kan, bagi saya itu hak perempuan-perempuan di luar sana untuk tanya. And sangat bagus tau, bila sebelum you decide untuk bersatu hidup dengan pasangan you tu, you berhak untuk tahu apa masalah financial dia. Kadang-kadang orang cakap, tahu masalah keluarga dah cukup. Tak, sebenarnya apa yang dihutang nanti akan impact you juga as a wife, as a partner dalam rumah tangga tu. Sebab apa? Sebab dia macam CEO lah of the family.
you pula manager. So macam CEO you dah tunggang langgang, so you pun akan affected. Of course you akan jumpa jalan untuk cari solution, nak clearkan hutang suami you ke apa benda kan. Tapi kalau you boleh avoid that drama, would that be good kan? Mestilah kan, sebab you macam dah cut satu drama dalam perihal bahtera rumah tangga ni. Bagi I, whatever yang dia cakap dia nak check, I agree. Tapi of course hak masing-masing. Tapi kalau dia boleh buat sebelum, is much more better. Tu saya punya pendapat lah. Kadang-kadang kan Nim kan, dengan adanya social media ni buatkan kita lebih maju, dan kadang-kadang pula dengan adanya kemajuan ni buatkan kita lebih rasa macam nak compare kehidupan kita dengan orang lain. Jadi dengan ada sifat sebegitu, kadang-kadang pula tercetus rasa ingin berhutang, yang mana mereka ingin berhutang untuk naikkan privilege kehidupan mereka di dalam social media. Apa pandangan Hanim sendiri? Dugaan untuk kita tidak rasa ketinggalan, FOMO, fear of missing out tu sangat kuat sebab kita dekat fasa social media where dulu kita tak tahu pun dia beli apa, dia ada apa, dia pergi jalan mana. Dulu kita tak tahu pun. Tapi sekarang without even put an effort, kita scroll macam mana dia ni boleh pergi jalan-jalan sini macam mana dia boleh beli rumah ni So kita pergi macam dia dengan aku sebenarnya lebih kurang je gaji, macam mana dia boleh ada tu ada ni. So I think in that particular moment you pun akan rasa maybe dia pun ada sekarang dah ada banyak installment rumah, ada semua platform yang macam buat pay later tu kan, you buy now pay later. So benda-benda macam tu sebenarnya jerat untuk orang yang tak disiplin. Macam saya cakap tadi, kita akan ada hutang rumah, hutang kereta kan. Tu untuk membantu kita memperelokkan lifestyle kita, memudahkan lifestyle kita. Tapi isunya kat sini, lifestyle kita dah okey, tapi kita nak enhance, kita nak macam jadi lebih baik. Tapi dekat sini question dia balik, lebih baik untuk siapa? Kalau kesilapan yang paling besar sekarang ni, kita nak jadi lebih baik di mata orang. Itulah salah. So saya sangat advise dekat adik-adik, tak kisahlah adik-adik ke kakak-kakak ke abang-abang dekat luar sana, sebelum membeli sesuatu benda tu kan, fikir, awak beli ni, awak nak ada benda ni untuk siapa sebenarnya? Siapa yang awak nak impress? Kalau jawapan tu bukannya diri sendiri, maksudnya awak tengah buat satu kesilapan yang besar. Itu dia pandangan daripada Hanim mewakili perspektif seorang wanita. Tetapi berbeza juga pandangannya bagi seorang lelaki. Dan minggu ini saya membawa sahabat saya juga, Lutfi, ingin berkongsikan pengalaman hutangnya. Dan terima kasih Lutfi kerana sudi bersama dengan saya dalam podcast ni. Dan Lutfi mungkin nak kongsikan pengalaman pernah berhutang, ataupun mungkin ada cerita sahabat-sahabat yang pernah berhutang dengan Lutfi. Saya pernah ada orang berhutang dengan saya. Lepas tu dia punya persen nak bayar tu macam 80% confirm tak bayar. Biasa lelaki macam tu? Biasa tak pastilah lelaki ke perempuan, sebab dia lain lah. Kalau macam hutang dengan kawan-kawan ni, kadang-kadang macam kawan macam tak apalah kau ambil je lah, macam itu satu lah. Lepas tu lagi satu tu macam kau dah sedap lah hidup kan. Contoh macam kereta baru ke benda ke, pergi vacation ke apa benda, travel macam wah sedap kau pergi travel kan, hutang aku tak bayar, things like that. Macam lelaki dia kena jadi macam kau kena bayar lah walaupun aku tak minta kan. Tapi itulah macam cakap tadi 80% confirm tak bayar. Okey lah. Itu dia perbezaan pandangan daripada lelaki dan wanita mengenai responden saya pada hari ini. Walaupun berbeza bagaimanapun, hutang perlu dibayar, wajib dibayar. Dan bagaimana kita mencari jalan penyelesaian untuk membayar hutang itu, kita sendiri untuk menilaikannya. Kita sendiri kena mencari jalan penyelesaiannya. Kerana hutang ini adalah satu tanggungjawab. Jika kita tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab itu, janganlah berhutang. Dan kepada luar di sana, terima kasih kerana sudi mendengar podcast ini. Jangan rasa down, jangan rasa terhina, ataupun jangan rasa hidup ini adalah pengakhiran segalanya. Kerana setiap flaws kehidupan itu, anda tidak berseorangan. Mereka juga mengalami pengalaman yang sama seperti anda. Sama ada yang lebih baik maupun yang lebih teruk yang mereka lalui. Kerana hidup ini hanya sementara, kadang-kadang kita di atas dan tiba masanya kita di bawah, dan ada masanya kita di atas semula.